Ini kita dalam membincang tentang bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua hadis ini. Sebab hadis, satu-satu hadis itu kita boleh bahagikan kepada beberapa juzuk, beberapa bahagian. Macam hadis ni kita bahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, satu. Yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu 2. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Yang 3, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu bahagian yang keempat. Sekarang ni kita sedang bincangkan tentang bahagian yang kedua, dan kita telah sampai ke nombor 6. Ada juga ulama berpendapat bahagian kedua hadis mengisyaratkan kepada terlarangnya niat untuk orang lain, yakni an-niyabah fin niyah. Itu tak boleh dalam melakukan sesuatu amalan tanpa sebarang alasan yang dibenarkan syarak. Misalnya bersembahyang dengan niat melepaskan tanggungan sembahyang orang lain, atau bersembahyang dengan meniatkan pahala sembahyangnya untuk orang lain. Inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas dengan katanya, la yusalli ahadun an ahadin wa la yasumu ahadun an ahadin walakin yut'imu anhu makana kulli yawmin muddan min hintah. Bermaksud seseorang tidak boleh bersembahyang untuk orang lain, dia juga tidak boleh berpuasa untuk orang lain. Dia hanya boleh memberi makan kepada orang-orang miskin bagi pihak orang lain, yakni dalam kes meninggalkan puasa, sebanyak 1 cupak untuk tiap-tiap hari yang ditinggalkan puasanya. Ini salah satu maksud yang difahami oleh sesetengah ulama daripada bahagian yang kedua hadis, iaitu wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu boleh niat untuk dirinya sendiri. Apa yang dia niat itu berguna untuk dirinya sendiri, bukan berguna untuk pihak lain. Ini satu contoh yang diberikan di sini, iaitu kita nak sembahyang bagi pihak orang lain, nak melepaskan tanggungan sembahyang itu, taklif sembahyang itu, dengan kita mengerjakannya. Boleh ke tidak? Jadi ke tidak? Tak boleh, tak lepas. Ayah kita ke mak kita ke, kita nak sembahyang bagi pihak dia, dia tak perlu sembahyang zuhur dah, sebab kita tolong sembahyang untuk dia. Itu maksudnya di sini. Jadi niat itu dengan mengerjakan sesuatu amalan itu sebagai ganti kepada orang lain. Ni orang panggil an-niyabah fin niyah. Tak boleh gitu. Seseorang kena buat sendiri. Kalau dia nak sembahyang, dia niat sendirilah. Itu satu masalah. Masalah yang kedua, kalau katakanlah seseorang tu mengambil air sembahyang, sembahyang ke apa-apa ke ikutlah, dia tidak niat, dia sendiri tidak niat. Tuan yang mengambil air sembahyang itu dia tidak niat, dia minta yang mencurahkan air kepadanya ataupun yang dekat dia tu niat untuk dia. Boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang hanya mendapat apa yang diniatnya untuk dia sendirilah, bukan untuk orang lain. Tak boleh. Untuk orang lain tak boleh. Jadi kalau dia ambil air sembahyang, dia kena niat sendiri. Kalau dia tak boleh niat tu, kira tak wajib dah lah. Kalau dia nak sembahyang, dia tak boleh, tak boleh mari dah niat. Tak wajib tu kalau sampai ke peringkat tu. Tak boleh orang lain nak tolong niat untuk dia. Dia kena niat sendiri. Niat sendiri. Selagi seseorang tu boleh niat dan ingat, dia
wajib bersembahyang. Orang lain nak sembahyang untuk dia tak boleh. Orang lain nak niat sahaja sembahyang untuk dia. Satu orang tu dia hanya buat gerak-geri sembahyang sahaja, niat orang lain. Boleh? Tak boleh. Ini maksudnya. Tanpa sebarang alasan yang dibenarkan syarak. Tapi kalau yang dibenarkan oleh syarak, tak apa, memang boleh. Misalnya dalam hadis ada disebutkan perempuan itu tanya, ayah saya tidak mampu berada di atas kenderaan untuk mengerjakan haji, bolehkah saya mengerjakan haji bagi pihak dia? Afa ahujju anhu, bolehkah saya mengerjakan haji bagi pihak dia? Nabi SAW kata boleh. Itu lain. Kalau dah Nabi SAW kata kecuali begitu, boleh. Kalau sampai ke peringkat tidak mampu, dan anak dia nak buat bagi pihak ayah dia, boleh. Itu sebab hadis ada. Kalau mengikut kaedah asal tak boleh. Kaedah asal tak boleh. Ini termasuk dalam yang dikecualikan. Ada dalil, ada alasan, tak mengapa. Sama juga dia ini yang kita panggil upah haji kan, upah haji. Seseorang tu sudah meninggal dunia, dia tak sempat pergi ke Mekah, tak sempat mengerjakan haji. Dia sudah wajiblah pergi haji. Jadi mengikut mazhab Syafi'i, Ahmad dan lain-lain, mereka mengatakan orang ni wajib juga sebab dia terhutang, dia kira terhutang. Jadi daripada harta seseorang tu, kalau dia meninggal, sebelum dibahagikan sebagai pesaka, dia kena bayar hutang dulu dan kena selesaikan wasiat dulu. Itu mengikut anjuran Al-Quran. Jadi tak kira lah yang berhutang dengan Allah, berhutang dengan manusia pun tak kira. Jadi ini dia kira termasuk dalam berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila begitu, orang lain lah yang pergi buat haji untuk dia, orang lain lah yang niat kan, untuk dia, boleh macam tu. Sebab ini yang dikecualikan. Tetapi kalau mengikut mazhab Hanafi, Maliki, tak boleh. Tidak ada orang panggil satu istilah upah haji, itu tak ada. Sama ada orang tu sudah wajib ke atas dia atau tidak wajib lagi, memang tak boleh upah haji. Dia kira begitu. Adapun yang tadi saja yang boleh. Kalau tidak mampu, sebab itu hadis itu jelas, tidak mampu pergi kerana tua sangat, si anak dia boleh buat mengerjakan haji bagi pihak ayah dia atau ibu dia. Itu saja. Adapun upah haji tak ada. Bagi mereka tak terima upah haji. Sebab Nabi SAW tak ada suruh ataupun tak ada dibuat upah begitu dengan bagiannya, kamu buat haji untuk ayah saya, tak ada. Begitu. Misalnya bersembahyang dengan niat melepaskan tanggungan sembahyang orang lain, atau bersembahyang dengan meniatkan pahala sembahyangnya untuk orang lain. Dia sembahyang, tapi pahala sembahyang nak bagi kepada orang lain, tak boleh. Ni macam dalam masyarakat kita juga ada satu lagi bid'ah yang diamalkan, yang dikenali dengan sembahyang teman. Sembahyang teman. Sembahyang teman tu bila seseorang tu mati, keluarga dia, anak dia ke siapa ke, kata kamu tolong sembahyanglah untuk saudara saya, ayah saya atau siapa saja yang mati ni, biar jadi sembahyang kamu tu jadi teman kepadanya di alam barzakh. Itu sejenis sembahyang. Dikatakan sembahyang teman. Ini tak boleh. Kita sembahyang niat tu nak niat pahala untuk orang lain, tak boleh. Tak ada istilah sembahyang teman ini, tidak ada. Pernah ada seorang, kira dia alim lah, alim. Oleh kerana dia tahu dia tu kawan ayah saya, alim, asalnya Indonesia tapi dia menetap sini, saya meninggal dunia dah, saya tak ada.
Dia pernah tanya saya sebab dia tahu kita pergi luar negara belajar hadis apa semua. Dia tanya, adakah dalam Bukhari hadis tentang sembahyang teman? Saya kata sejauh yang saya belajar, yang saya ingat, yang saya tahu, tak ada. Dia senyum, dia suka. Dia nak tahu dalam Bukhari. Tak kira lah kitab lain, tak kira. Dalam Bukhari ada kata. Saya kata tak ada. Dia suka. Boleh jadi dia puas hati pun. Dia sudah tahu dah. Dia nak sudi kita saja, boleh jadi juga. Wallahu alam lah. Tapi memang tak ada. Dalam kitab-kitab yang masyhur-masyhur yang besar-besar pun tak ada sebenarnya. Ini termasuk dalam perkara baru juga. Perkara baru. Sebenarnya seseorang itu sembahyang dia sendiri yang menjadi teman dia, itu betul. Bila kita sembahyang kita tu jadi teman di alam barzakh. Itu betul, benar. Sembahyang kita sendiri, masing-masing. Tapi nak sembahyang untuk orang lain, itu tak benar, tak ada macam tu. Pasal apa? Dia berkait dengan niat juga. Niat sembahyang itu untuk orang lain, tak boleh macam tu. Niat apa? Untuk orang lain. Niat pahala ataupun niat ada kelebihan dia yang dapat menyelamatkan dia ataupun mendindingi dia daripada neraka, daripada azab dan sebagainya, itu tak boleh. Termasuk juga dalam tak boleh. Inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas dengan katanya seseorang tidak boleh bersembahyang untuk orang lain. Termasuk belaka lah. Termasuk belaka. Sembahyang orang tu tak payah sembahyang. Dia bagi upah kepada kita ke ataupun tidak bagi upah, dia minta kita sembahyang, jadi lepas tanggungan, tanggungjawab sembahyang tu daripada dia. Adakah begitu? Tak ada. Sebab inilah la yusalli ahadun an ahadin. Seseorang tak boleh juga tolong sembahyang kepada orang lain dia sakit. Kita nak tolong dia rokok, sujud, tak ada. Setakat yang dia mampu, dia sendiri. Dia tak boleh rokok, tak boleh berdiri, tak boleh rokok, tak boleh sujud sambil duduk. Setakat yang dia mampu lah. Kalau tak mampu lagi sambil tidur dan sebagainya, dia sendiri kena buat. Orang lain nak ganti dia, tak boleh. Dalam perbuatan sembahyang itu pun tak boleh. Dalam niat sahaja pun tak boleh. Tuhan sendiri itu kena niat. Sama juga kalau kita curahkan air untuk orang ambil air sembahyang, boleh. Tapi niat kena Tuhan dia sendiri. Kalau yang mencurahkan air itu kepada dia yang niat, tak jadi. Inilah maksud tak boleh dibuat bagi pihak orang lain. Dan tidak boleh berpuasa. Juga tidak boleh berpuasa untuk orang lain. Nak melepaskan kewajipan puasa tu, bulan Ramadan itu, kita tolong puasa untuk dia, tak boleh. Sama ada dengan sukarela ke, dengan upah ke, tak boleh. Sebab apa? Semua tu berkait dengan niat. Semua tu berkait dengan niat. Seseorang hanya mendapat apa yang dia niat. Dia hanya boleh niat untuk diri dia sendiri, tak boleh untuk orang lain. Itu maksud bahagian yang kedua hadis ini. Yang boleh ialah dia memberi makan kepada orang-orang miskin bagi pihak orang lain dalam kes meninggalkan puasa, itu boleh. Sekadar tu. Tapi Tuhan dia sendirilah dia kena bagi tu. Kalau orang lain tak juga. Jadi saya tak dapat puasa ni sebab saya sakit, saya gastrik ke ataupun apa-apa penyakit lah, tak boleh nak puasa. Sebab saya menyusukan anak misalnya, dan saya jadi letih sangat kalau bagi menyusu anak, dan kalau saya berpuasa jadi susu tu tidak akan ada, misalnya dalam keadaan dia boleh bagi satu cupak untuk satu hari kepada orang miskin, menggantikan puasanya, itu boleh. Itu ya. Nak kata orang lain boleh puasa sebagai ganti dia, tak boleh. Dia kalau tak dapat berpuasa, bagi inilah orang panggil fidyah. Fafidyatun ta'amu miskin, bagi makan kepada orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun
ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu berpuasa, dia boleh bagi fidyah, iaitu dengan memberi makan kepada orang miskin untuk satu hari satu cupok. Itu saja. Ini dipanggil fidyah. Ini fidyah ni pun untuk puasa. Untuk sembahyang ada juga kadang-kadang diamalkan dalam masyarakat kita, dia fidyah sembahyang. Fidyah sembahyang tak boleh. Itu pendapat yang ganjil dalam mazhab Syafi'i. Mengikut ulamanya hanya Subki saja yang mengatakan boleh. Kira-kiranya dia qiyas dengan puasa tu. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tak boleh. Kalau boleh pun ni saja. Ini kepada yang masih hidup dan yang sudah mati, kalau dia tinggal, keluarga dia tu boleh bagilah. Boleh bagi sebagai fidyah. Beberapa hari dia tak sempat nak bagi kepada orang miskin, anak dia ataupun orang lain tolong bagilah. Itu. Jadi maksud di bahagian yang kedua hadisnya inilah, yakni tak boleh menggantikan orang lain dalam niat ibadat. Tak boleh. Yang ketujuh, Syekh Izzuddin Ibnu Abdus Salam berpendapat maksud bahagian pertama hadis ini ialah menjawab persoalan tentang amalan manakah yang diambil kira oleh Allah. Jawabnya, innamal a'malu binniyat. Amalan yang diambil kira oleh Allah iaitu amalan yang ada niatnya. Itu bahagian yang pertama merupakan jawapan kepada itu. Jawapan kepada persoalan amalan manakah yang diambil kira oleh Allah. Jawabnya, amalan yang diambil kira oleh Allah iaitu yang ada niat. Innamal a'malu binniyat. Sementara maksud bahagian kedua hadis pula ialah menjawab persoalan tentang apakah natijah yang terhasil daripada sesuatu amalan manusia. Apakah natijah yang terhasil daripada sesuatu amalan manusia? Apabila seseorang manusia itu melakukan sesuatu amalan, apakah hasilnya? Jawapan kepada persoalan pertama ialah amalan yang diambil kira oleh Allah ialah yang disertai niat. Oleh kerana sesuatu amalan itu ada kalanya dilakukan dengan niat yang baik dan ada kalanya pula dengan niat yang jahat, maka bahagian kedua hadis menjawab persoalan yang timbul tentangnya, iaitu sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang diniatnya. Kalau dia niat baik, dapat baiklah hasilnya, natijahnya. Kalau dia niat jahat, natijahnya pun buruk juga, dosa lah. Iaitu sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang diniatnya. Jika dia niatnya baik, dia mendapat pahala dan keredaan Allah. Dan jika niatnya buruk, dia akan mendapat dosa dan kemurkaan Allah. Jadi bahagian yang kedua tu seseolah menjawab persoalan ini. Apa hasil daripada amalan seseorang manusia, perbuatan seseorang manusia? Amalan bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya baik, baiklah balasannya, akibatnya. Kalau niatnya buruk, maka buruk jugalah balasannya atau akibatnya. Itu bahagian yang pertama dan kedua. Cuba kita lihat daripada awal kita sampai sini saja ni, berapa banyak pecahan yang boleh pergi. Padahal Nabi SAW kata gitu. Selamanya kita nanti kata, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Berapa banyak pecahan itu boleh masuk. Semuanya kita nampak sesuai. Ini pun boleh masuk juga, ini pun boleh masuk, ini pun sesuai, ini pun sesuai. Jadi semua kena. Itulah cara seorang Rasul bercakap. Yang ke-8, sesetengah ulama berpendapat bahagian pertama hadis ini memang bermaksud menyatakan perhubungan di antara amalan dan niat. Sesuatu amalan itu baru dikira apabila ada niat di sebaliknya. Bahagian keduanya bermaksud menyatakan jumlah pahala yang akan diperolehi seseorang tidak bergantung pada jumlah amalan yang dilakukannya. Memang amalan itu dia ada kaitan dengan niat untuk dikira oleh Allah, untuk diambil kira oleh Allah. Tetapi
um, perbuatan pula tidak bergantung kepada banyak untuk mendapat pahala. Untuk mendapat pahala, dia akan mendapat pahala banyak walaupun perbuatannya satu saja, amalannya satu saja, jika niatnya itu banyak. Jika niatnya banyak, dia akan mendapat pahala. Begitu juga sebaliknya dosa pun begitu juga. Satu saja dia melakukan dosa, tetapi di sebalik itu dia niat banyak maksud dia jahat-jahat semua, dia akan mendapat sesuai dengan apa yang diniatnya, walaupun satu perbuatan dia. Seperti yang kita sebutkan tadi, kalau seseorang itu berkahwin, satu saja perbuatan kahwin, tapi di sebalik itu niatnya banyak, dia akan dapat pahala banyak. Seseorang yang melakukan kejahatan, satu saja, tapi niat dia di sebalik itu memang banyak yang buruk-buruk, dia akan mendapat dosa banyak juga sesuai dengan niatnya. Apabila sampai ke peringkat niat dan dia buat, memang sudah berdosa. Seseorang itu sudah berdosa. Yang tidak berdosanya kalau dia belum putus lagi. Kalau dia belum putus lagi nak buat, belum bertekad betul. Adapun niatnya, apabila seseorang itu niat, memang dia buatlah. Kira-kiranya begitulah. Maka dia bergantung kepada niat, tidak bergantung kepada jumlah ataupun bilangan amalannya. Pergi ke masjid, satu perbuatan, satu amalan. Tidak kata kalau pergi ke masjid itu satu saja dapat pahala, tidak. Kalau niatnya banyak yang baik-baik, dia akan dapat banyak pahala. Begitu juga yang buruk, begitu juga. Jadi begitulah, sesuatu amalan yang buruk pun begitu. Wa innama likulli imri'in ma nawa, apa yang diniatnya tak kira baik ke ataupun buruk. Kalau misalnya kita kata seseorang itu mencuri, tapi tujuan dia mencuri bukan sekadar mencuri saja, itu pun satu kesalahan dah. Tapi dia nak fitnah satu orang. Dia yang dapat barang tu, tapi orang lain yang terfitnah. Memang maksud dia begitu. Dia orang lain pula dituduh. Dia membunuh. Itu satu kesalahan. Tetapi dia meninggalkan dalam keadaan orang lain pula dituduh. Memang dia maksud begitu. Dia dapat dosa juga. Berganda-ganda lah. Mengikut keadaan niatnya. Yang kesembilan, As-Sindi berpendapat bahagian pertama hadis merupakan muqaddimah tajribiyah, urfiyah, aqliyah. Itu bahagian pertama hadis, iaitu suatu hakikat yang sudah terbukti kebenarannya serta diterima pula oleh masyarakat dan akal yang sejahtera. Bahagian kedua hadis pula menyatakan hukum syarak tentangnya. Seolah-olahnya dikatakan memang benar masyarakat dan akal menerima bahawa segala amalan tertakluk kepada niat. Semua orang menerimanya. Dengan mengemukakan bahagian kedua hadis, Nabi SAW seolah-olahnya hendak menyokong dan mengesahkan apa yang diterima umum itu. Cara seperti ini sebenarnya telah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis lain. Jadi itu asasnya. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Ini merupakan muqaddimah tajribiyah, urfiyah, aqliyah. Akal pun terima, pengalaman manusia pun terima, uruf masyarakat pun menerima sesuatu itu, bahawa sesuatu amalan mengikut niat, bergantung kepada niatnya. Baik, sekarang ni kita kata seorang tu
dia gila. Dia gila. Dia bunuh kan? Dia ada niat ke tidak? Mengikut niat. Niat ni niat orang yang waras baru yang dikira. Kalau orang yang tak waras macam tu tak dikira. Niat-niat dia kena ada daripada mukallaf, seperti yang kita bincangkan tadi. Dia bukan mukallaf. Dengan sebab itu tidak dikira. Jadi bukan agama saja yang tidak kira. Masyarakat cuba tengok di mana-mana orang gila, mana nak ambil kira. Kalau dia bunuh orang sekalipun, itu diterima. Jadi mengikut niat. Jadi kalau niat dia tidak ada niat, orang gila. Yang ada niat ialah orang yang waras. Ini semua diterima oleh manusia. Kemudian kalau kita mengambil kira Allah Subhanahu Wa Taala, innamal a'malu binniyat, berarti Tuhan mengira amalan kita tu dengan niat. Jadi apa niat kita? Tuhan kira itu. Jadi kalau Tuhan kira pun patut, kalau manusia pun begitu. Semua terima ni. Akal pun terima, masyarakat pun terima. Begitulah juga kalau seseorang, dia ada hukum kan, ada hukum bunuh dengan sengaja, bunuh separuh sengaja, bunuh dengan tersalah. Sebab dia tidak ada niat. Saya bukan ada niat. Dengan sebab itu dia tidak dihukum qisas. Jadi amalan membunuh orang itu, perbuatan membunuh orang itu baru ada kisahnya apabila dia ada niat. Dipanggil sengaja. Bunuh dengan sengaja. Tapi kalau bunuh dengan tidak niat, adalah sebab-sebab yang kita kata memang dia tidak niat, memang dia tidak maksud mematikan. Misalnya dipukul dengan lidi saja, tiba-tiba mati. Takkanlah kita kata niat dia nak mematikan dengan lidi, sebatang lidi. Itu dia ambil kira semua tu. Dia ambil kira. Begitu juga itu kawan dia. Dia nak tembak, kita katalah apa-apalah, kita kata kijang ke apa, pelanduk ke, kita kena dia. Dia tersalah. Tidak dihukum bunuh dia. Cuma adalah hukum-hukumnya dari segi Islam. Dari segi lain pun begitu juga. Orang yang melanggar orang, dia tidak sengaja. Jadi apakah hukumannya? Hukuman bunuh, qisas? Tentu sekali tidak. Sebab dia tidak sengaja. Sengaja atau tidak sengaja, itulah yang dikatakan niat tu. Mengikut niat. Di sisi Allah pun, Allah tahu. Mungkin dengan manusia dia memang sengaja, tapi dia mengadakan satu suasana yang menyebabkan orang boleh kata dia tidak sengaja. Tapi Allah SWT tahu. Itulah kelebihan agama Islam, agama kita ni. Kita bukan berurusan dengan manusia saja, dengan hakim, dengan mahkamah saja. Kita berurusan dengan Allah. Allah tahu maksud kita yang sebenar. Kalau kita terlepas dalam dunia, di akhirat tak terlepas. Sebab Tuhan tahu. Innamal a'malu binniyat. Jadi amalan manusia dikira berdasarkan niat dia. Niat ni ada dalam hati, siapa nak tahu? Orang dapat menentukan berdasarkan bukti-bukti zahir, bahawa dia sengaja, bahawa dia tidak sengaja, dia tersalah dan lain-lain. Tapi Allah SWT tahu sebenarnya. Kalau Allah SWT membalas dia sebagai orang yang membunuh dengan sengaja, memang patut. Sebab amalan itu dikira atau dihukum, amalan seseorang itu berdasarkan niatnya, memang wajar. Suatu hari nanti bila di akhirat, bila kita tahu ini kenapa Allah SWT masukkan dia dalam neraka kekal, padahal dia dalam masyarakat melepaskan dia, mahkamah melepaskan dia, mahkamah mengatakan dia tidak sengaja kerana sokongan saksi atau apa-apa lain, ia lepas dalam dunia. Tapi di akhirat nanti Allah tahu, kita pun dapat lihat kenapa dia kekal dalam neraka. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Misalnya dalam ayat tu, kalau bunuh dengan sengaja, mana kekal dalam neraka. Dalam dunia mungkin dia lepas, di akhirat dia masuk neraka. Orang-orang yang berkenaan mungkin tengok, kenapa? Dia tidak salah. Allah SWT Maha tahu sebenarnya dia salah, dia sengaja, dia patut mendapat hukuman kekal dalam neraka.
Jadi kalau balasan-balasan seperti itu manusia dapat terima, masyarakat mana pun boleh terima. Dengan mengemukakan bahagian kedua hadis, Nabi SAW seolah-olahnya hendak menyokong dan mengesahkan apa yang diterima umum itu. Jadi dari segi agama pun begitu juga. Agama membenarkan apa yang diterima oleh semua masyarakat. Islam ke atau bukan Islam boleh terima benda tu. Jadi wa innama likulli imri'in ma nawa, manusia hanya mendapat apa yang dia niatkan. Mana kalau dia dapat kekal dalam neraka walaupun dalam dunia ni, lepas kata dia tidak sengaja, tiba-tiba Allah mengekalkan dia dalam neraka, itu dia sebenarnya sesuai dengan bahagian yang kedua hadis itu. Manusia hanya mendapat apa yang diniatnya. Memang dia niat nak bunuh dengan sengaja, Allah tahu. Jadi patutlah dia dapat balasan macam tu. Dari segi syarak, bahagian yang kedua itu seseolahnya muqaddimah syar'iyah. Yani Nabi SAW nak cerita syarak agama Islam pun membenarkan apa yang diterima oleh semua orang, mengesahkan lagi, menguatkan lagi. Sebagai contohnya, cara seperti ini sebenarnya telah digunakan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis lain. Sebagai contohnya, apabila hendak memuji Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, baginda terlebih dahulu bersabda, likulli ummatin amin, likulli ummatin amin. Setiap umat ada seorang yang sangat jujur, ada seorang yang amanah, sangat amanah. Selepas itu baru baginda bersabda, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Bermaksud orang yang sangat jujur di kalangan umat ini ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi sabda Rasulullah SAW, likulli ummatin amin, itu merupakan jumlah tajribiyah, urfiyah. Dan wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pula adalah jumlah syar'iyah, yang membawa arti syarak, atau Nabi SAW juga mengesahkan apa yang diterima umum itu. Misalnya kita kata setiap pemimpin, setiap umat, setiap bangsa ada pemimpinnya, pemimpin yang hebat, masing-masing ada lah. Jadi Nabi SAW sebut pemimpin yang hebat di kalangan umat ini. Semua ada, orang lain pun tahu benda macam tu. Dia nak cerita dalam setiap bangsa, misalnya kita kata di sini berkait dengan umat, ada seorang yang jujur, seorang yang amanah, yang amanahnya itu sangat tinggi. Rasulullah SAW sendiri menilainya. Jadi kita yang tidak sezaman dengan dia, tak pernah melihat dia, terima saja. Seolah-olahnya sama seperti dia kata setiap bangsa ada pemimpinnya yang hebat, yang diterima oleh semua. Ada kan? Jadi kita kata bangsa saya kalau pemimpin macam tu, orang ni. Ini seolah-olahnya begitu. Yang pertama semua orang terima, memang ada macam tu. Tetapi kalau yang ni siapa? Inilah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini contoh penggunaan dia mengikut As-Sindi. As-Sindi ni seorang ulama hadis di Pakistan, memang seorang hebat lah. Kalau hasyiah Bukhari itu dia di tepi, itu hasyiah yang ditulis oleh Sindi ni. Lagi contoh lain, sabda Rasulullah SAW, likulli syai'in arus, setiap perkara ada pengantinnya. Lalu sabda itu disusuli dengan sabda berikutnya, wa arusul Quran ar-Rahman. Setiap sesuatu ada pengantinnya, ada yang paling menonjol, ada yang paling cantik di antaranya, paling berhias, paling disediakan segala kelengkapan perhiasan untuknya. Setiap benda ada macam tu, apa-apa pun. Jadi pengantin Al-Quran ialah Ar-Rahman, surah Ar-Rahman maksudnya, surah Ar-Rahman itu. Semua orang terima apa kita kata. Kalau rumah, bangunan, mesti ada bangunan yang paling cantik, yang paling dikagumi.
Misalnya kita kata dalam dunia ini manusia terima Taj Mahal, katakanlah, itu satu bangunan yang cantik. Di kalangan bangunan-bangunan itu bangunan yang cantik. Bukan nak cerita itu nak cerita sebagai contoh yang diterima umum. Kalau yang paling cantik dalam bahagian ini apa? Itu maksudnya di sini. Kalau di kalangan manusia, tidak sama manusia. Kalau kita nak kira dari segi cantiknya pun. Sebab arus tu pengantin tu keadaan yang paling cantik. Keadaan terhias dengan sempurna. Terhias dengan sempurna. Jadi kita kata ini. Benda lain apa yang sama dengan tu? Sama dengan yang tu. Kalau kita kata bunga, bunga apa yang merupakan pengantin? Bunga yang paling cantik, paling terpilih. Kita katakanlah bunga ros. Yang paling cantik di antara bunga ialah bunga ros. Yang paling terpilih di antara kuih, katalah apa saja. Nak lawan dengan yang itu. Kalau di kalangan ini yang paling terpilih. Yang di kalangan itu yang paling terpilih. Jadi inilah maksud hadis ini mengikut As-Sindi. Innamal a'malu binniyat, itu sesuatu perkara yang diterima oleh semua manusia. Sekarang ni kita nak tahu apa hukum agama pula. Agama pun menyokong yang itu. Agama pun menyokong. Itu yang ke-9. Yang ke-10, Allamah At-Tibi berpendapat. Tibi ni seperti kita telah sebutkan sebelum ni, dia adalah guru kepada pengarang Mishkat ini. Tibi, guru kepada pengarang Mishkat ini. Dialah yang minta murid dia, Muhammad bin Abdullah ni, Khatib Tabrizi ni, menyusun kitab Mishkat. Bila dia susun, dia suka sangat. Murid dia susun. Lepas tu dia sendiri yang syarah. Biasanya orang syarah yang guru dia buat dulu kan. Ni tidak. Guru yang syarah, anak murid buat. Banyak jilid juga. 7-8 jilid juga. 7-8 jilid juga. Namanya Al-Kashif an Haqa'iqis Sunan. Itu karangan At-Tibi. At-Tibi berpendapat bahagian pertama hadis itu berkait dengan kedudukan amalan itu sendiri. Sesuatu amalan baru dikira sah apabila sebetulnya apabila disertai niat. Bahagian kedua hadis pula berkait dengan niat di sebalik sesuatu amalan. Niat baru diterima baik apabila ia disertai keikhlasan. Kesimpulannya ialah niat yang tersebut di dalam bahagian kedua hadis itu seharusnya dipakai dengan makna ikhlas. Yang pertama memang dengan makna niat. Yang kedua itu seseorang baru mendapat kalau sekiranya niat dia tu ikhlas, baru dia dapat hasil kerja dia tu di sisi Allah apabila dia ikhlas. Jadi wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang hanya berhak mendapat sesuatu amalan yang dikerjakannya dengan ikhlas sahaja. Yang tidak dikerjakannya dengan ikhlas, dia tidak berhak mendapat apa-apa pun. Itu maksud dia. Yang pertama, dia berkait dengan amalan itu sendiri. Amalan itu sendiri baru dikira apabila ada niat, baru sah. Dan pahala nak dapat itu, dia kena ada keikhlasan. Yang ke-11, ada juga ulama berpendapat bahagian pertama hadis ini menepati illat fa'iliyah. Itu terbalik, sepatutnya illat duduk sebelah tu sebab di kanan kiri bertukar ni. Fa'iliyah illah pula, bukan. Sepatutnya illah dulu. Illah fa'iliyah. Dan bahagian keduanya menepati illat ghaiyah. Maksudnya ialah apabila fa'il, pelaku, merupakan unsur yang memberi bekas dalam sesuatu perbuatan, begitulah dengan niat. Niatlah yang memberi bekas dalam sesuatu amalan. Niat jugalah yang menentukan hasil bagi sesuatu amalan. Jika baik, maka baiklah hasilnya, dan jika buruk, maka buruklah padanya. Jadi ini dipanggil
illat fa'iliyah dan illat ghaiyah. Jadi yang memberi faedah, memberi makna bagi sesuatu amalan itu apabila ada niat. Itu illat fa'iliyah dipanggil. Hasilnya apabila ada niat tu apa hasilnya? Hasilnya iaitu dia dapat bahagian yang kedua hadis. Dia dapat innama likulli imri'in ma nawa, dia dapat bahagian yang kedua hadis. Jadi bahagian yang kedua itu tidak khusus dengan kebaikan saja, pahala saja, tidak, dosa pun boleh jadi. Sesuai dengan niat dia dalam amalan yang tersebut dalam bahagian pertama hadis. Innamal a'malu binniyat. Amalan hanya dikira dengan niat. Kalau tak ada niat macam orang gila, macam kanak-kanak, tak dikira. Yang dikira ialah yang ada niat. Mestinya kena mukallaf. Mestinya kena mukallaf. Kemudian illat ghaiyahnya apa? Hasil dia. Hasil dia apabila seorang yang mukallaf itu melakukan sesuatu perkara dengan niat, dia akan mendapat akibatnya ataupun balasan daripada perbuatannya. Kalau baik, baiklah hasilnya. Kalau buruk, buruklah. Itu maksud bahagian yang kedua hadis. Yang ke-12, niat yang tersebut di dalam hadis di atas ialah niat orang mukmin. Ia tiada kena mengenal langsung dengan niat orang kafir atau niat orang munafik. Niat orang kafir atau orang munafik kalau ada pun dalam amalan kebajikan mereka tetap tidak dikira dan tidak mendatangkan pahala. Justru amalan mereka sia-sia sahaja. Adapun kepada orang-orang mukmin, amalan mereka yang akan dikira dan akan diberi ganjaran tidak semestinya wujud dalam kenyataan dan dapat dikesan dengan panca indera. Yang ini wujud hissi, tak perlu. Tak perlu ada itu. Di sisi Allah, amalan orang mukmin sudah dikira apabila ada niat untuk melakukannya. Itulah antara kelebihan orang Islam. Ia terus mendapat pahala sesuatu amalan sebaik sahaja ada niat di dalam hatinya untuk mengerjakannya, meskipun amalan itu belum lagi dikerjakannya. Ini pendapat yang ke-12 tentang benda yang sama juga. Tentang dua jumlah, dua bahagian hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amalan itu mengikut niat. Niat siapa? Niat orang mukmin. Kalau nak dapat pahala, nak sah, nak apa pun, niat orang mukmin. Kalau niat orang kafir, dia sembahyang, dia niat fardu zuhur, tak jadi apa. Tak lepas juga tanggungjawab tu, sebab dia syarat kena Islam. Jadi yang dikira apa-apa semua ni orang Islam, orang mukmin, bukan orang kafir atau orang munafik. Sebab orang munafik itu pada hakikatnya kafir juga. Munafik yang ni nifak i'tiqadi lah, nifak dari segi akidah tu. Niat orang kafir. Sebab kalau orang kafir, dia buat macam mana, dia bagi sedekah, dia bagi apa, dia niat dia baik. Kalau dia niat kerana Allah sekalipun, dia tidak mengucap, tak jadi. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Amalan orang kafir ni kasarab, seperti fata morgana di satu padang yang luas, tanah terbuka yang luas. Disangka oleh orang-orang yang dahaga itu air. Bila mereka kejar pergi ke situ, berlari pergi ke situ, tidak didapatinya apa-apa. Lam yajidhu syai'an. Itu hukum amalan orang kafir. Dia tidak dapat pahala, tidak dapat apa, sia-sia saja. Jadi di sini kalau dikatakan innamal a'malu binniyat, ini berkaitan dengan orang mukmin ni. Bukan ada kena mengena dengan orang kafir, kata dia. Ini yang ke-12. Adapun orang mukmin, tidak semestinya dia melakukan benda tu sampai sempurna. Walaupun belum sempurna lagi, dia sudah dapat pahala dia.
dia sudah dapat dah pahala dia. Katakanlah seseorang yang nak sembahyang, Allahu Akbar, dia niat Allahu Akbar, rebah mati di situ. Jadi macam mana? Apakah sembahyang dia tu tergantung, tak sempurna? Tuhan tak kira? Tuhan kira. Kena ganti, siapa nak ganti? Dia sendiri kena buat, dia mati dah. La yusalli ahadun an ahadin, tadi kita sudah ada dah. Orang lain tak boleh sembahyang bagi pihak orang lain, tak boleh. Nak sambung sembahyang dia, tak boleh. Mati habis itu. Tapi dikira dia tu telah menyempurnakan sembahyang dia. Pahalanya pun pahala seperti dia bersembahyang dengan sempurna sampai habis, sampai salat. Sebab memang niat dia begitu. Memang dia niat ketika dia takbir tu, dia niat nak, kalau sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang zuhur tu fardu ke atas dia, dia nak sampai sudah sembahyang. Memang gitu. Dan sebab itu diberi pahala kepada dia sepenuhnya, walaupun sembahyangnya tidak ada dalam wujud hissi. Wujud hissi ni kita tak dapat lihat sampai ke akhir, kita tidak dapat saksikan sampai ke akhir. Tapi Allah SWT sudah mengira sembahyang dia seperti sudah sampai ke akhir. Ini contoh dia. Tidak semesti ada wujud hissi. Dalam wujud hissi tak mesti. Nah, itulah kelebihan orang Islam. Yang lain-lain pun macam itulah juga. Yang ke-13, di permulaan hadis, perkataan innama di permulaan hadis merupakan adat hasar. Ia memberi arti hanya atau sahaja. Makna yang sama juga akan anda perolehi jika anda berkata la amala illa binniyah. Sama, tiada amalan yakni dikira melainkan dengan niat. Tetapi perlu sekali diingat bahawa penggunaan perkataan ini di sini sama sekali bukan untuk menghad atau menetapkan kewujudan sesuatu amalan dengan niat. Bukan. Nabi SAW nak sebut di sini amalan itu baru ada apabila ada niat. Tu orang yang mengigau tu jalan rata, dia tak ada niat, ada berlaku. Orang yang mabuk, dia tak ada niat apa-apa nak bunuh, tapi berlaku pembunuhan. Bukan maksudnya tiada amalan, tidak berlaku apa-apa perbuatan kecuali kena ada niat. Tak, banyak berlaku walaupun tidak ada niat pun. Banyak berlaku tidak ada niat pun. Tidak ada niat membunuh, tapi kawan dia tu sudah mati. Ada kesan perbuatan tu. Jadi, untuk wujudnya, untuk adanya sesuatu amalan itu tidak semesti ada niat. Tidak semesti ada niat. Bukan untuk menghad dan menetapkan kewujudan sesuatu amalan dengan niat. Dengan kata lain, ia tidak berarti menafikan kewujudan sesuatu amalan tanpa adanya niat. Sesuatu amalan atau perbuatan sering berlaku dan wujud meskipun tidak ada niat di sebaliknya. Banyak berlaku. Yang tidak wujud ialah pahala. Pahala tu tak ada. Perbuatan itu akan ada walaupun tidak ada niat. Pahala, amalan, kalau tidak ada niat, itu tidak ada. Atau dosa, itu yang tidak ada. Kalau tidak ada niat, dosa itu tidak ada. Kalau dia tidak ada niat, dosa membunuh itu tidak ada. Kalau dia tidak ada niat, itu memang ada. Pahala atau dosa itu. Adapun perbuatan itu dia boleh berlaku, atau sahnya amalan itu yang tiada jika tidak ada niat. Kalau seseorang itu bersembahyang sampai akhir pun jadi perbuatan itu, yang tidak adanya sah kalau tidak ada niat. Yang tidak adanya sah sembahyang itu kalau tidak ada niat. Perbuatan sembahyang itu boleh berlaku, boleh ada. Bukan
Innamal a'malu binniyat berarti segala amalan itu berlaku dengan adanya niat. Kalau tidak ada niat, tidak berlaku. Bukan begitu. Segala amalan itu pahalanya atau sahnya tidak akan ada kalau tidak ada niat. Itu maksudnya. Kerana itu ada pihak yang mentakdirkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat dengan innama thawabul a'mal binniyat. Sebab itulah ramai ulama yang kita panggil, kalau yang belajar bahasa Arab dia tahu takdir. Takdir ni kita andaikan sesuatu yang tidak ada di situ. Sekiranya kalau kita sebut apa benda yang tidak ada, yang kita tidak sebut tu gini. Sebab maklum tidak sebut tu. Sebab bukan nak cerita ada atau tidak adanya amalan itu. Amalan tu boleh ada walaupun tidak ada niat pun. Dia nak cerita tentang benda lain yang orang tak tahu, yang manusia tak dapat sampai ke situ. Itu dikatakan takdir. Seperti kita kata, orang tanya kita, nak ke mana? Nak pergi ke mana tu? Ke pasar. Misalnya kita kata ke pasar. Bila kita kata ke pasar, sebenarnya apa ke pasar? Saya hendak pergi ke pasar lah. Saya hendak pergi ke pasar, itu takdir, yang ditakdir, yang diandaikan. Kalau disebut dengan penuh, itulah. Sebab orang bertanya tadi, hendak pergi ke mana? Saya hendak pergi ke pasar. Tak perlulah, sebab tahu dah. Dia tanya tu, tanya apa? Itu yang maksud takdir, itu macam itulah. Dalam mazhab Hanafi, dia mentakdirkan thawab sebelum amal itu. Innama thawabul a'mal bin niyat. Atau la amala muthabun illa bin niyat. Pahala amalan-amalan itu hanya ada apabila adanya niat. Itu maksudnya. Atau sesuatu amalan itu tidak diberi pahala kecuali apabila ada niat. Itu yang tidak ada. Perbuatan itu, amalan itu mungkin ada. Ada pula pihak yang mentakdirkannya dengan innama sihhatul a'mali bin niyat, atau innama tasihhu al a'mal bin niyat, atau la amala sahihun illa bin niyat. Ini kalau mengikut ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia mentakdirkan begini. Ini takdirnya. Jadi sahnya amalan itu baru ada apabila ada niat. Ataupun itulah lebih kurang lah, tiada amalan dikira sah melainkan dengan adanya niat. Lebih kurang lah. Dia kira sah tidak sah, bukan dia kira pahala ke tidak pahala tu. Bukan dia kira gitu. Jadi ini masing-masing pendapat lah, masing-masing pendapat. Sebabnya kalau kita kata macam saya sebutkan tadi, contoh seseorang tu dia sembahyang dengan menggunakan kain yang dicurinya. Sembahyang apabila dia ada niat sembahyang, sah ke tidak? Sah dah sembahyang. Pahala tak dapat. Tapi sembahyang sah ke tidak? Sembahyang sah. Sebab ada niat. Dia satu perkara yang lain. Curi tu suku, lain, cerita lain. Sembahyang ni cerita lain. Yang ini pula kata, yang kita sembahyang, kita nak buat itu ini untuk apa? Untuk apa? Untuk dapat pahala. Kalau kita tanam pokok durian ke pokok rambutan ke pokok apalah sajalah, kita untuk apa? Untuk buahnya. Kalau tidak ada buahnya, untuk apa? Sia-sia. Dengan sebab itu dia kata pahala itu buahnya, hasilnya. Sia-sia tak ada, seperti tidak ada jugalah amalan itu. Seperti tidak sembahyang juga, sekiranya tidak ada pahala itu. Kalau pokok saja ada, buahnya tidak ada, apa maksudnya dengan pokok itu? Ini perbezaan pendapat sajalah. Tapi dua mazhab, mazhab Syafi'i mengatakan innamal a'malu binniyat, dia takdirkan innama sihhatul a'mal binniyat, sahnya amalan itu baru berlaku apabila ada niat.
Kalau dalam mazhab Hanafi, innama thawabul a'mal bin niyat. Pahala amalan-amalan itu baru ada apabila adanya niat. Tapi yang pertama tadi kata, dia sudah ada niat sembahyang, kenapa dia tak dapat pahala juga? Kenapa dia tak dapat pahala? Dia sudah ada niat. Sebab itu kata dia, kita tak boleh nak takdirkan pahala tu. Sepatutnya amalan itu baru sah apabila ada niat. Baru sah. Soal pahala itu soal kemudian. Perlu kepada lebih tinggi lagi syaratnya. Untuk sah sesuatu amalan perlu ada niat. Untuk mendapat pahala itu lain, kena lebih lagi daripada itu. Mesti kena bersih, suci daripada duit yang halal, pakaian yang halal, yang bersih. Mesti ada syarat-syarat lain. Untuk sah sesuatu amalan cukup dengan ada niat. Itu perbahasan di antara ulama-ulama begitulah. Demikianlah pendekatan setengah ulama dalam merungkai sabda baginda itu. Soalnya, adakah semua amalan seharusnya mendatangkan pahala? Adakah semua amalan berkait dengan sah atau tidak sah menurut pandangan manusia umumnya? Baik, kalau kita kata orang kafir mandilah, tak sah mandi dia. Apa kena-mengena dengan sah tak sahnya? Dia segar, dia sejuk dah mandi, dia telah mendapat kesegaran, sudah dapat dah maksudnya. Apa kena-mengena dengan sah atau tidak sah? Tak guna tu soalan itu. Tidak semestinya setiap amalan ini ada kaitan dengan sah atau tidak sah. Kita makan nasi, sah ke tidak sah? Apa kena-mengena? Tidak semesti semua perbuatan itu ada kaitan dengan niat. Misalnya kita makan nasi, kalau makan nasi tak ada niat nak makan nasi, tak kenyang ke? Sama juga kenyangnya, sama. Begitu juga tidak semestinya semua amalan itu mendatangkan pahala. Jadi kenapa kita takdirkan innama thawabul a'mal bin niyat? Ini perlu perhati sikit lah, benda ni agak halus, agak halus. Tapi begitulah perbahasan ulama. Boleh kita timbulkan soalan-soalan seumpama itu. Nampaknya tak berapa kemah jugalah jawapan itu ataupun pandangan yang ke berapa tadi? Yang ke-13 ni. Bahkan menurut pandangan agama sekalipun, jawapannya tentu sekali tidak. Amalan bagaimanakah yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut? Bagaimanakah pula kita akan menentukannya? Banyak sekali persoalan yang akan timbul dan perlu dirungkaikan sekiranya anda menerima pendekatan yang dikemukakan tadi. Panjang, tak selesai dengan innamal a'malu binniyat saja. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tidak selesai setakat itu saja. Sebab apa? Banyak lagi perkara-perkara yang perlu dijawab. Jadi kita nak menyelesaikan satu perkara, menimbulkan beratus perkara yang lain pula. Itu bukan jawapan, itu bukan penyelesaian. Namanya kalau macam tu penyelesaian ni, bila selesai tu kita lega, puas hati. Ini banyak lagi soalan-soalan itu. Walau bagaimanapun, ini adalah antara pendekatan yang telah dipilih oleh ulama-ulama seperti yang saya sebutkan tadi. Satunya ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, satu lagi dalam mazhab Syafi'i. Yang ke-14, pendekatan yang tidak akan menimbulkan banyak persoalan bagi penulis adalah pendekatan yang mengambil kira dua perkara berikut. Mengambil kira perkataan al-a'mal yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda itu ditujukan kepada orang-orang yang berakal dan atau mukallaf, seperti yang kita telah sebutkan sebelum ini. Kita mesti kena faham itu dulu, kena terima itu dulu. Amal ini ada kaitan dengan amalan orang mukallaf, kena terima hakikat itu. Satu. B, mengambil kira perbezaan yang wujud di antara perkataan amal dan fi'il. Ini perkara yang kedua.
Kita kena ambil kira ada beza ke tidak di antara perkataan amal dan fi'il. Perkataan amal seharusnya dipakai dengan erti perbuatan yang terhasil daripada pilihan dan ikhtiar manusia. Itu amal-amal ni, baru dikatakan amal. Kalau pergerakan orang yang tidur itu bukan amal. Ada juga orang yang mengigas apa dia berjalan kata pergi, bawa kereta, tapi dia tak sedar, dia balik tidur. Semacam penyakit juga tu, semacam penyakit juga ada. Maka sabda Rasulullah SAW seharusnya difahami dalam maknanya yang umum. Tentu sekali ada niat di sebalik semua perbuatan atau amalan yang dilakukan oleh seseorang manusia dengan pilihannya sendiri dan dengan penuh sedar. Setiap orang, tak kira kafir atau Islam, Nabi SAW kadang-kadang dia bercakap, dia bukan untuk manusia Islam sahaja, untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Apa hakikatnya? Setiap amalan manusia yang dibuat dengan ikhtiar, dengan pilihan, dengan sedar, dia mesti ada niat di sebaliknya. Kecuali dia tidak sedar, dia keliru, dia apa? Kalau dengan sedar, dia mesti ada niat. Itu hakikat. Baik ke atau buruk tak kira, dia mesti ada niat. Kita kena pakai, kita kena kira dia ada niat. Kalau dia tidak gila, kalau dia tidak gila, kalau dia tidak kanak-kanak, mengambil kira perkataan amal, mengambil kira perkataan itu ditujukan kepada mukallaf. Kalau mengambil kira itu, tentu sekali ada niat. Sama ada ia baik atau buruk, dan sama ada ia dilakukan oleh orang-orang Islam atau bukan Islam. Ini Nabi SAW menceritakan tentang suatu perkara yang sepatutnya manusia terima. Kita tak boleh kata, saya tak sedar, makan nasi habis pinggan, saya tak ada niat. Dan dia dalam sedar, dengan pilihan dia. Tak mungkin, tak ada orang boleh terima macam tu. Dia pergi kedai, dia pun makan. Saya tak ada niat nak makan kedai tuan, saya tak perlu bayar dah. Tuan kedai mana nak boleh terima macam tu dah. Dia akan kata, kamu mesti bayar. Sebab apa? Dia tengok ini biasa, matanya celik, bukan tidur. Siapa nak boleh terima kalau dia kata dia tidak sengaja, dia tidak ada niat nak makan di kedai tuan ni? Saya tak ada niat, habis 2 pinggan, tambah itu, tambah ini semua, tak ada niat. Tak boleh. Kita kena pakai itu dengan niat. Kamu kena bayarlah sebanyak mana. Tak boleh pakai kalau dia kata saya tak ada niat, jadi saya tak perlu bayar. Tak boleh pakai kalau macam tu, rosak, bercelaru habis dunia, bercelaru dunia. Seolah-olahnya baginda bersabda, segala amalan manusia mukallaf yang dilakukan dengan pilihan dan ikhtiarnya itu berlaku dengan niat. Itu dia nak cerita tu. Tidak ada amalan berlaku tanpa niat. Kalau dia dakwa begitu pun tak boleh pakai. Kena pegang dia. Kena pegang dia, paksa dia bayar. Kalau kita jadi tuan kedai lah, tuan restoran, nah, kalau kita nak pakai niat dia juga, habislah kita, rugilah. Berapa orang kita nak terima? Semua orang mari macam tu dengan kita, habis, selesai kita. Tak boleh. Tidak ada amalan berlaku tanpa niat. Semua manusia menerima hakikat ini. Setelah mengemukakan hakikat itu, Rasulullah SAW menambahkan satu lagi hakikat yang mesti diterima apabila diterima hakikat sebelumnya, iaitu setiap orang akan mendapat apa yang diniatnya di akhirat nanti. Semua yang sedap. Kalau orang kafir, kalau budak-budak yang gila, Tuhan tak kira, sebab itu tak masuk dalam neraka. Untuk apa masuk ke dalam neraka? Kan dari segi agama kita tak masuk dalam neraka. Yang masuk dalam neraka ni yang ada ikhtiar,
pilihannya sendiri, sedar, mukallaf, yang sampai ke peringkat tu, barulah dia dapat. Sama ada berupa pahala atau berupa dosa. Wa innama likulli imri'in ma nawa, manusia hanya mendapat apa yang diniatnya di akhirat nanti. Pahala ke atau dosa tak kira, dia akan dapat apa yang diniatnya. Kalau niat baik dapat pahala, niat buruk dapat dosa. Kafir ke Islam ke sama. Orang Islam kalau dia buat dosa tak masuk neraka, masuk juga. Orang kafir dia masuk neraka, patutlah dia buat jahat. Jadi hukum ni umum, hukum ini umum. Manusia akan mendapat apa yang diniatnya sebab dia buat tu dengan sedar. Kalau tak sedar, Tuhan tak kira. Kita orang Islam kalau dipaksa, kalau terlupa, kalau hilang akal, memang tak kira. Kalau buat salah, buat pahala pun tak jadi. Kalau sampai ke peringkat tu, orang Islam sekalipun. Jadi ini menunjukkan dia ada kaitan dengan amalan ikhtiariyah tu, pilihan itu. Bagi penulis, di samping menerima dan menghargai beberapa poin yang telah disebutkan oleh para ulama di atas, apa salahnya kalau yang ke-14 ni kita terima juga, memandangkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering juga ditujukan kepada sekalian umatnya. Jadi umat Nabi ni bukan ummatul ijabah saja, ummatul dakwah pun ia juga, umat dia juga. Jadi takkan tak pernah Nabi SAW ni percakapan dia tu hanya sekitar orang Islam saja, yang tidak Islam tak ada kena-mengena. Takkanlah macam tu. Umat dia semua. Ummatul ijabah ialah umat yang menerima seruannya jadi Islam. Ummatul dakwah, umat yang tidak menerima ajaran Muhammad, tetapi dakwah Muhammad semestinya sampai kepada dia, semestinya sampai, ditujukan juga kepada dia. Dakwah Muhammad bukan ditujukan untuk bangsa tertentu, misalnya untuk orang di kawasan tertentu, di negeri tertentu, tidak. Untuk manusia pada masa yang tertentu, bukan. Dia untuk semua. Jadi kalau kita pakai ini kan nampak umum, luas itu. Dan Nabi SAW dia bercakap, dia mengambil kira kadang-kadang ummatul dakwahnya, bukan mengambil kira ummatul ijabah. Antara tokoh yang memilih pendekatan ini ialah Maulana Ubaidullah Ar-Rahmani Al-Mubarakfuri dalam syarah Mishkat. Ada syarah Mishkat namanya Mir'atul Mafatih. Dalam tu pengarang dia sebut apa yang saya pilih. Apa yang saya pilih ni dia pun setuju. Dia pun kata macam tu. Saya nampak memang ini. Walaupun kita hormat juga, kita terima yang lain-lain pakailah, sebab sabda Nabi ni dia boleh pergi luas makna dia tu. Ini pun sesuai juga, ini pun boleh kita pakai juga. Perkataan yang sama, dua patah itu saja boleh kita pakai dengan makna seluas-luasnya. Apa salahnya? Terimalah mana-mana yang kita fikir munasabah. Sebabnya kalam Nabi SAW ni dia sedikit pendek tetapi makna dia luas. Itu percakapan orang yang cerdik, orang yang bijaksana. Dia tidak banyak cakap, sikit, tapi sikit pun bukan main luas. Orang yang tak cerdik dia cakap banyak, isinya tak ada. Habislah situ. Kemudian pengertian hijrah dan bahagian-bahagiannya. Tak habis lagi, banyak lagi ni. Pengertian hijrah. Kita baca sikit lagi. Dari segi bahasa Arab, hijrah berarti semata-mata meninggalkan, perpindahan dan perpisahan. Menurut pengertian umum syariat, hijrah ialah meninggalkan apa yang dilarang Allah. Selain tidak terikat dengan masa dan tempat, ia merangkumi segala bentuk hijrah yang dituntut agama Islam daripada setiap pengikutnya.
Islam menuntut pengikutnya meninggalkan apa yang dilarang Allah dalam tanggapan, yang kepercayaan, tutur kata dan segala perbuatan serta tingkah laku. Menurut pengertian khusus syariat pula, hijrah terbahagi kepada dua. Berpindah, yakni hijrah dari negeri yang kacau dan mengancam agama ke negeri yang aman. Antara contohnya dalam sejarah ialah perpindahan hijrah para sahabat dari Mekah ke Habasyah. B. Berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dalam konteks hadis di atas, berpindah dari Mekah yang pada ketika itu merupakan negeri kafir ke Madinah yang merupakan sebuah negeri Islam. Perpindahan dari Mekah ke Madinah ketika itu adalah wajib kepada setiap orang Islam secara amnya, sehinggalah Mekah jatuh ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-8 Hijrah. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tiada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Sebabnya ialah Mekah juga telah menjadi negeri Islam. Orang-orang Islam sudah bebas mengamalkan ajaran agama di sana sebebas mereka mengamalkannya di Madinah. Itu pengertian hijrah. Dari segi bahasa, hijrah berarti meninggalkan, berpisah, berpindah. Itu hijrah dari segi bahasanya. Tidak bercakap dan sebagainya, banyaklah makna hijrah tu. Makna hijrah tu banyak. Menurut pengertian umum syariat, hijrah ialah dari segi bahasa ni kadang-kadang kita tengok banyaklah dalam hadis, antaranya yang tidak boleh kita orang Islam ni lakukan terhadap sesama kita orang Islam, iaitu kita meninggalkannya, tidak bercakap dengan dia lebih daripada 3 hari. Antahjura akhaka fauqa 3 ayyam, iaitu engkau meninggalkan saudaramu lebih daripada 3 hari, tak bercakap. Itu hijrah je. Dia guna perkataan tahjura, hijrah juga, meninggalkan. Asal makna dia begitu saja dari segi bahasa. Misalnya satu lagi contoh, ketika Nabi SAW sakit tenat, ada sahabat yang kata begini dalam cerita hadis Qirtas. Nabi SAW minta kertas sebelum itu nak tulis sesuatu. Ada yang kata tak payahlah, kita sudah ada Quran, Nabi sedang sakit tenat ini. Lepas tu ada yang kata hajara. Hajara. Inilah hijrah inilah. Adakah dia telah berpisah, berpindah? Maksudnya mati. Mati kah? Kenapa nampak sibuk ni? Nampak bercelaru ni? Ada nampak tidak tenang, tidak senyap, bising sikit, nampak. Kenapa? Rasulullah sudah meninggal ke? Meninggal. Ini makna dia. Dari segi bahasa, dia guna perkataan hajara juga. Sama. Adapun yang orang Syiah kata, ini Sayyidina Umar kata Nabi meracau, dia kata hajara. Bukan. Itu tu hamzah, itu istifham. Adakah? Macam kita kata ayah kamu sudah tidak ada, ayah kamu sudah pergi. Itu bahasa kiasan. Pergi kadang-kadang dengan makna mati. Sama juga di sini. Bahasa kita berkata dia meninggal. Meninggal. Apakah maksudnya meninggal? Rumahnya? Tidak, mati maksudnya. Dalam bahasa Arab pun begitu juga. Hajara dengan makna meninggal. Adakah dia telah meninggal atau meninggalkan kita? Yang matilah. Itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi syariat secara umumnya, hijrah berarti meninggalkan yang dilarang Allah. Sebab itu ada hadis, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah sebenarnya ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dia tinggalkan. Ada makna tinggal juga di situ. Tapi itu yang dikehendaki oleh syarak. Secara umumnya, hijrah juga. Orang yang berhijrah sebenarnya tidak terhad
berhijrah dari Mekah ke Madinah saja, tidak terhad. Kalau macam tu tak ada peluang lah kita. Habis cerita. Tak ada kena-mengena dah dengan kita. Tidak. Falsafah hijrah ataupun hikmat hijrah itu tetap ada. Sebab hakikatnya apa? Kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu ada disebutkan. Al-muhajir disebutnya. Orang yang berhijrah. Kepada orang yang meninggalkan larangan Allah itu disebut orang yang berhijrah. Itu makna yang dikehendaki dalam syariat secara umum. Dan ini melibatkan semua umat. Bukan yang terlibat dengannya orang-orang muhajirin di Mekah yang berpindah ke Madinah itu saja. Ini sampai bila-bila. Pahala hijrah tu akan dapat walaupun tidak sama dengan yang hijrah sebenarnya yang berlaku di zaman Rasulullah itu. Tapi dengan kita buat benda-benda ni, meninggalkan apa yang dilarangkan oleh Allah, berarti kita mendapat juga pahala itu. Pahala jenis itu. Satu lagi, hijrah dengan makna yang khusus, dia terbahagi kepada dua. Dan kalau kita mengambil kira yang berlaku zaman Rasulullah, hijrah daripada keadaan kacau, daripada tekanan kepada negeri yang aman. Negeri yang aman itu bukan negeri Islam juga. Itu pun semacam hijrah juga. Kalau dari segi bahasa, luaslah hijrah. Sekarang ni hijrah, orang berhijrah ke Malaysia, orang berhijrah ke sini untuk cari makan, macam-macam lah maksud tu. Hijrah juga. Tapi itu dari segi bahasa. Dari segi syaraknya, ini yang disebutkan di sini. Dan yang berlaku di zaman Rasulullah ada dua macam hijrah tu. Itulah yang Nabi SAW kata dalam juzuk yang keempat, juzuk yang ketiga dan keempat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul. Hijrah tu apa makna? Inilah yang kita bincangkan sekarang ni, iaitu tentang hijrah tu dengan makna yang mana dipakai. Sebab itu perlu juga kita jelas tentang makna hijrah itu. Dia boleh pergi seluas mana. Rasanya masa kita tak sempat dan ini pun tak. Saya ingat nak berhabis dari ni tak habis juga, tak dan ya. Tak boleh lagi. Kita setakat itulah dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Satu perkara yang perlu diingat, memanglah hadis Nabi ni memang luas. Kalau kita nak yang sempit, yang mudah pun boleh, ambil satu saja. Tapi kalau nak tengok sejauh mana, seluas mana, tengok macam tadi, seluas itu. Semua boleh masuk. Sesuai. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallah. Ada soalan? Dua soalan. Dia tidak ada. Kalau ada pun dapat kepada ayah dia, ibu bapa dia yang mendidik dia. Dia sendiri tidak ada apa-apa. Sebagai latihan sahaja. Dia sendiri tidak mendapat. Berdasarkan hadis ni lah. Nak niat itu dia mesti, amal itu amal siapa, semua tu ambil kira tu semua. Apakah hijrah dari konteks pelarian, contoh pelarian medan perang di Syria, apakah ini dalam Islam dibenarkan ataupun konteks lari pada medan perang? Itu mungkin berbeza-beza keadaannya tu, berbeza-beza keadaannya. Kita nak kata lari sepenuhnya pun tak boleh. Sebab dia siapa? Dia orang biasa. Kalau yang lari itu, maksud lari itu memang pejuang, memang tentera, pasukan tentera, itu tak boleh lah. Tapi kalau orang awam nak menghadapi pihak musuh yang lengkap dengan senjata, lari itu adalah bijaksana. Jadi kita tak boleh kata termasuk dalam lari dosa besar secara mutlak. Tak boleh. Nak kata dia selamat pun tengok keadaan lah. Dia tu orang macam mana. Dan termasuk hijrah ni banyaklah maksudnya, faedahnya. Dari segi dunia, dari segi akhirat pun, untuk menjaga zuriat, menjaga anak cucu. Itu pun termasuk dalam hijrah juga. Keselamatan keluarga yang terancam. Perlu juga kita berhijrah. Nak berniaga, nak apa pun sama juga. Kadang-kadang dengan adanya perubahan itu, kita hidup kita lebih meningkat, lebih berubah. Dan kita kena cubalah berhijrah. Macam tadi tidak mutlaklah saya tak
tak berani nak kata dia lari daripada medan perang ke, ataupun dia kena berjuang macam mana, dia cukup senjata ke ataupun macam mana, dia tu siapa, gitulah. Allahu a'lam.